Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar 2B, 2D dan 2RKA. Okey, kita bertemu kembali. Okey, sebelum tu saya tengok PowerPoint yang terbaru. Okey. Okey, baik. Okey, cuba lihat pada PowerPoint ni. Kita flashback balik apa yang kamu telah belajar daripada waktu sekolah hari itu sampailah waktu PKP ni. So, okey. Reka bentuk teknologi tingkatan 2, bab 1. Penyelesaian masalah secara inventif. Okey, semua ni yang bab 1 ni dah saya ajar di sekolah, masa sekolah sebelum PKP. So next kita masuk ke bab 2, aplikasi teknologi. So 2.1 tu teknologi pembuatan saya dah ajar sedikit di sekolah. Ada beberapa kelas lah. Okey, tajuk tu yang berkaitan dengan tu lah, yang acuan kita buat tu menggunakan plaster of Paris tu. Dan kita buat ni lah, ada projek sikit, iaitu membuat acuan ataupun membuat model kan, menggunakan plaster of Paris. Okay, so next 2.2 reka bentuk mechanical. Okay, ini saya dah buat slide dia, nota dia ataupun pembelajaran dia dekat YouTube reka bentuk mechanical. So korang dah, harap korang tengok ataupun fahamilah apa yang saya papar ataupun saya beritahu dalam video tu. Okay, and then yang kita nak masuk sekarang ni adalah 2.3 reka bentuk elektrik. Okay, lepas tu nanti kita akan masuk elektronik, reka bentuk elektronik, reka bentuk aquaponik dan juga akhir sekali reka bentuk makanan. Okay, kita masuk terus ke reka bentuk elektrik. Okay, first element sistem elektronik. Okay, sistem elektronik ni dia ada beberapa elemen. Kalau dalam bab RBT kamu ni, tingkatan 2 ni, terdapat 5 elemen. Okay, elemen sistem elektrik. Okay, yang first sumber, yang kedua beban, yang tiga medium, yang keempat jenis arus dan akhir sekali kawalan. Okay, so kejap lagi depan ni saya akan terangkan satu persatu apa maksud ataupun apa ciri-ciri elemen-elemen ni. Okay, next, contoh peralatan dahulu dan sekarang. Okay, kalau kamu lihat dahulu kebanyakannya menggunakan satu peralatan menggunakan secara manual. Maksudnya menggunakan cara tangan, tak ada kuasa elektrik kan. So kamu lihat macam mana orang dulu dan orang sekarang membuat satu kerja tu menggunakan peralatan yang cara dulu dan cara sekarang. Okay, cara sekarang ni kebanyakannya menggunakan kuasa elektrik. Okay, first kita tengok dalam buku ada rasanya, tapi tak apa, saya tunjukkan kat slide ni. Okay, membasuh baju. So sekarang zaman moden, bagaimana cara kita basuh baju supaya yalah, basuh baju tu kan penting kan. Takkan nak pakai baju 2-3 hari tak basuh kan. Benda tu ada satu keperluan. Apakah peralatan tu? Okay, betul mesin basuh. Jadi mesin basuh ni sekarang pun kalau kamu lihat kat rumah ada, sekarang ni dah jadi macam viral ataupun satu macam cadangan tumbuh lah, perniagaan self-service laundry ni. Laundry ni maksudnya Dobi layan diri kan. Benda ni dah banyak orang buat bisnes laundry ni. Macam kat taman saya pun, tu pun dah ada 2 sebelah-sebelah kan. Okay, jadi ni antara contoh lah. Okay, membasuh baju di sekarang menggunakan kuasa elektrik, terbasuh baju menggunakan mesin basuh. Okay, seterusnya setrika. Okay, iron baju. So kaedah baru sekarang ataupun peralatan baru yang berjaya manusia cipta menggunakan elektrik adalah setrika elektrik kan.
Okay, kalau dulu kan leceh dia dia buat serika lama ni, serika antik ni daripada besi, siap pemegang daripada kayu. Lepas tu dia boleh buka. So kamu kalau orang dulu nak iron baju ataupun nak luruskan satu permukaan, nak ratakan satu permukaan kertas ke apa, biasanya dia akan menggunakan serika lah, serika lama ni lah. So dia akan terpaksa bakar arang dulu. Arang tu dah membara, baru letak dalam serika. Ambil masa kan, leceh. Jadi manusia sekarang cerdik, pandai dengan adanya kuasa elektrik. Dia tercipta satu peralatan, iaitu serika, untuk memudahkan kerja mengayun baju ataupun serika baju. Jadi contoh yang ketiga lah. Ini contoh je supaya kamu nampak dulu punya cara dan sekarang punya cara, iaitu menggunakan elektrik. Okay, langsung batu. Agak-agak apa peralatan elektrik yang digunakan untuk yang sama fungsinya macam langsung batu ni. Langsung batu ni kan untuk hancurkan ataupun lumatkan sesuatu kan. Okay, apa dia? Cuba teka. Okay, blender. Betul lah tu. Blender. So, tengok. Dulu dan sekarang macam mana perubahan tu. Sekarang menggunakan kuasa elektrik, sekejap saja kamu kalau nak tumbuk ambil masa lama kan. Sekarang masuk barang, bahan-bahan yang nak di blender, nak dikisar, terus tekan 3-5 saat dah hancur dah barang. Kalau yang ni makan 10 minit kot, 5 minit kan, kalau pakai lesung. Okay, elemen sistem elektrik ni saya akan terangkan apa yang maksud elemen tadi. Okay, yang first tadi sumber tadilah. Okey, nombor 1, berpunca daripada bateri, tenaga solar, stesen jendela kuasa dan sebagainya. Okey, sumber ni punca maksudnya. Sumber elektrik tu kat mana dapat? Okey, ia berpunca pada bateri lah. Okey, macam handphone. Okey, handphone macam mana nak pastikan kamu boleh guna telefon, boleh call, boleh layan internet, kena ada bateri lah, ada elektrik. Itu bateri tu disupply menggunakan bateri. Okey, macam tu lah. Lagi apa lagi? Yalah, macam kereta permainan, kereta kontrol kan, menggunakan bateri lah untuk menjalankan satu fungsi barangan tersebut, barangan elektrik tersebut. Okay, yang kedua, tenaga solar. Yang ni kalau kamu tahu, tenaga solar ni memang penting. Sebab apa? Cuaca macam kita ni kan, matahari panas, memang sesuai lah tenaga solar ni dia menggunakan cahaya matahari. Okey, menggunakan cahaya matahari. Lepas tu di-convert pada kuasa elektrik dan dibekalkanlah pada rumah kamu, kalau yang ada tenaga solar di rumah lah. Okey, seterusnya stesen jendela kuasa dan sebagainya. Okey, stesen jendela kuasa ni kalau yang utama lah, macam rumah kamu kan, daripada mana dapat kuasa elektrik? Daripada stesen jendela kuasa lah. Maksudnya yang menggunakan kuasa air. Kalau di Malaysia lah, di Malaysia menggunakan kuasa air lah. Contoh macam empangan tu dia tahan air kan. Lepas tu ada satu part tu air akan mengalir turun ke bawah. Jadi dia akan memusingkan turbine akan menghasilkan kuasa elektrik. Macam tu lah. Dan kuasa elektrik tu dihantar ke rumah-rumah lah ataupun ke kilang-kilang. Okey, itu sumber. Okey, yang kedua, terdapat dua jenis sumber, iaitu A, sumber yang boleh diperbaharui, B, sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okay, kita tengok apa kedua-dua sumber tu. Kita tengok Okey, sumber yang boleh diperbaharui. Okey, pertama, sumber yang boleh digunakan semula. Okey, sumber tu boleh digunakan semula. Maksudnya dia kekal lah, bekalan tenaga kekal selamanya. Maksudnya bersifat kekal, dia senantiasa ada. Dia ada, kamu boleh guna. Itu maksud dia sumber tu. Agak-agak apa sumber tu? Contohnya angin, matahari dan air. Jadi angin ni dia boleh digunakan semula lah maksud dia. Maksudnya dia senantiasa ada. Angin ni memang ada je kan, betul? Sama dengan matahari dengan air. Matahari memang akan setiap ada, senantiasa ada. Sama juga dengan air akan senantiasa ada. Jadi tiga benda ni, angin, matahari dan air ni, fungsi dia akan hasilkan elektrik
sumber yang paling yang penting lah. Okay, contoh macam angin kan. Kalau kamu lihat dekat overseas lah, dia menggunakan kincir angin untuk hasilkan kuasa elektrik. Kalau solar kat Malaysia pun ada, kat Jepun dia menggunakan cahaya matahari, pancarkan kepada panel solar. Panel solar tu akan convert kepada tenaga elektrik dan bekalkanlah kepada rumah-rumah. Dan juga air macam negara kita lah, dia ada stesen jana kuasa, ada empangan, ada air. Jadi empangan tu akan alirkan air tu akan putarkan turbin tu yang akan hasilkan kuasa elektrik. Okey, seterusnya sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber yang tak boleh dikitar semula, maksudnya kita guna habis. Itu maksud dia. Sumber ini akan habis. Okey, itu maksud dia. Contoh dia. Contoh gas petroleum, ya betul, arang batu dan tenaga nuklear. Sebab gas petroleum ni kan bawah tanah kan. Kat satu tempat tu kalau habis saja, dia akan cari ke tempat yang lain, kawasan yang lain. Macam tu. Sama juga macam arang batu ni daripada arang batu lah, dia akan lombong, dia hasilkan arang batu, dia akan bakar arang batu dia dan akan hasilkan tenaga haba. Bila tenaga haba terhasil, dia akan pusingkan sesuatu turbine ke ataupun dynamo dan hasilkan elektrik. Sama macam tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni bila kita letak dalam satu reaktor, dia akan hasil tenaga tu yang akan putarkan turbine ke ataupun dynamo. Okay. Dan dynamo dan turbine tu akan hasilkan kuasa elektrik lah dan supply ataupun bekal kepada rumah-rumah. Itu maksudnya. So sumber yang tidak boleh dibaharui ini dia bersifat habis, ingat. Okay, ulang balik tadi. Kalau yang boleh diperbaharui, maksudnya yang alam semula jadi kita ada ni, matahari, air dengan angin. Dia tak habis, dia tak akan habis. Yang sumber yang kedua ni yang tak boleh diperbaharui, dia akan bersifat habis, dia tak boleh dikitar semula. So contoh ni lah gas petroleum, arang batu dan tenaga nuklear. Okey, yang kedua pula, elemen yang kedua, beban. Apa itu beban? Beban adalah sebarang peralatan elektrik yang disambung pada listrik supaya berfungsi. Okey, beban tu maksud dia sebarang peralatan elektrik. Contoh blender, okey, mentol, lampu. Dia adalah beban. Lagi apa lagi? Banyaklah barang elektrik kat rumah tu kan, mesin basuh. Dia akan gerakkan drum kan untuk basuh baju. Jadi itu ada beban. So maksudnya kalau kamu lihat, maksudnya dia akan dia satu peralatan elektrik lah, okey, yang akan berfungsi. Okey, yang kedua, beban akan dihasilkan kesan seperti bunyi dari pemancar suara, cahaya dari lampu dan pergerakan seperti putaran ayunan daripada motor. Okey, beban ni dihasilkan kesan. So macam saya cakap tadi, blender, kamu nak hancurkan ataupun kisar lada contohnya. Jadi dia akan hasilkan satu putaran, betul. So putaran tu akan hancurkan atau kisar lada tersebut. Blender tu adalah beban. Macam mentol menghasilkan cahaya, mentol tu adalah beban. Okey, kena faham istilah tu. Lepas tu speaker radio, dia akan hasilkan bunyi. So itulah ada beban. Speaker tu adalah beban. Okey, next. Okey, elemen yang ketiga adalah medium. Medium adalah perantara antara sumber dan beban. Okey, sumber tadi elektrik tu daripada sumber mana. Lepas tu ni beban kan, barang elektrik tu dah hasilkan bunyi contohnya, ataupun cahaya lah, mentol macam cahaya. So medium ni adalah yang tengah-tengah ni. Okey, medium yang tengah-tengah ni. So yang tengah ni adalah detail elektrik, betul, arus elektrik. So yang ketiga tu tengok terbagi kepada dua jenis, iaitu berwire. Okey, berwire boleh, dan tanpa wire, wireless. Tak ada wire boleh. Mungkin dia pakai bluetooth ke pakai wifi untuk hidupkan sesuatu peralatan tu lah. Macam sekarang ni kalau kamu lihat bluetooth speaker kan, bluetooth speaker, dia ada handphone, on bluetooth kat handphone, bluetooth speaker tu on bluetooth kat speaker, nanti dia akan pair. Jadi dia wireless lah. So kamu hasilkan bunyi daripada handphone tu
menggunakan speaker wireless tadi, Bluetooth tadi. Itu faham? Itu medium. So medium ni benda yang tengah-tengah tu antara sumber elektrik tu dan juga beban masuk peralatan elektrik. So dia ada wire ataupun wireless. Okey. Yang keempat, jenis arus. Elemen yang keempat adalah jenis arus. Terdapat dua jenis arus, iaitu ulang-alik dan arus terus. Okey, arus terus ni arus AT. Sekejap saya AT. Okey. Okey. Ada dua jenis arus ulang-alik dan juga arus terus. Okey, arus ulang-alik. Okey, pertama, volten untuk arus ini boleh dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Okey, transformer ni kalau kamu pernah nampak lah dalam kamu punya charger rumah, charger handphone kan. Charger handphone. Pada plug rumah tu kan kuasa volt tinggi kan, arus pun tinggi kan. Jadi macam mana dia boleh kurangkan, rendahkan arus masuk dalam handphone sikit je kuasa kan. Macam tu lah, dalam ni ada transformer. Sama juga macam pihak TMB dia daripada pencawang tu nak masuk ke kedai, ke rumah, ke kilang-kilang kan. Sebelum tu mesti ada transformer. Dia satu transformer tu dia akan rendahkan arus. Okey, rendahkan arus supaya boleh sesuai masuk ke rumah-rumah lah. Sebab peralatan elektrik rumah kita ni ataupun kilang-kilang ni bukannya kuasa tinggi sangat dia yang 240 volt saja. Jadi arus tu arus ulang-alik lah yang digunakan, dia boleh diturunkan menggunakan transformer. Okey, yang kedua, volten tinggi direndahkan kepada 240 untuk guna rumah. Okey, macam saya sebut tadi lah. Daripada pencawang tu, daripada stesen jana kuasa, dia lalu pencawang, voltage tinggi-tinggi semua tu kan. Nak masuk rumah, contoh satu kawasan taman perumahan, dia ada satu pencawang kecil lah. Kat situ ada transformers. Jadi dia rendahkan lah volt tu pada 240. Okey, 240 ni memang volt rumah lah. Rumah memang 240 volt saja. Kilang mungkin ada tinggi sikit. Okey. So itu ada berkenaan dengan arus ulang-alik. Okey. Yang seterusnya arus ulang-alik. Nombor 3, penghantaran makanan elektrik dilakukan dalam keadaan volten tinggi supaya dapat merendahkan nilai arus. Ini untuk mengurangkan kilang arus masa penghantaran. Okey. Ini arus ulang-alik macam daripada stesen jana kuasa, dia nak hantar melalui pencawang kan ke rumah-rumah. So kat situ dia tinggikan voltage. Bila dia tinggikan voltage, arus rendah. Itu matematik dia Kalau nanti kamu akan belajar kaitan antara arus, voltage dan juga kuasa. Bila arus tinggi, apa yang rendah? Bila kuasa tinggi, apa yang rendah? Macam itulah nanti akan kamu belajar. So bila voltage tinggi, arus rendah lalu pada pencawang. So bila lalu kat pencawang tu tak adalah berlakunya banyak sangat kehilangan arus sebelum hantar rumah. Okey, itu maksudnya yang nombor 3 ni. Yang nombor 4, contoh penggunaan arus jenis ini adalah sistem penyaluran kuasa elektrik dan penghakiman elektrik dari stesen jana kuasa ke rumah. Okey, ni macam saya dah cerita tadi lah. Penggunaan dia dihantar daripada dihasilkan elektrik dekat stesen jana kuasa. Itu dia hantar menggunakan pencawang yang besar-besar tu kan, yang tinggi, ada wire panjang-panjang tu. Okay, lalu situ, lepas tu dia akan agihkan ke rumah-rumah. Dia akan pergi ke transformer, dia akan ni lah, rendahkan arus dulu baru pergi ke rumah-rumah. Okey, itu arus ulang-alik. Ingat peralatan yang daripada jana kuasa, pencawang, masuk transformer, agih ke rumah-rumah. Ingat tu, itu adalah arus ulang-alik. Okey, ni contoh kita pergi balik. Ni apa tadi? Sumber apa? Sumber kekal kan, yang boleh diperbaharui.
Contoh air kalau kamu lihat gambar ni air. Okey, dia takut air tu menggunakan hujan ke ataupun daripada sungai ke. Itu ada satu kawasan, ada satu tempat tu dia akan lalukan air. Air ni lah akan pusingkan turbine ni. Okey, turbine ni akan masuk ke dalam ni, dia akan hasilkan kuasa elektrik. Okey, dalam ni ada pengubah, transformer lah maksud dia. Pengubah ni transformer dalam bahasa Inggeris. So hasil kuasa elektrik yang dihasilkan tu tinggi, terus direndahkan, dihantar kepada pencawang-pencawang terus sampai ke rumah. Okey. Okey, yang ni kalau menggunakan kuasa angin, nampak ni kincir ni. Ini kat overseas banyak lah kat kawasan yang mungkin selalu berangin, nampak. Digunakan macam kipas, 3 bilah tu besar, tinggi, lepas tu dia akan berputar. Bila berputar, akan putarkan sekali dynamo, turbine ke bawah ni. So dia akan hasilkan kuasa elektrik lah. Okey. Kalau dalam gambar ni, dia turbine ni fungsi dia untuk hasilkan apa ni, untuk tarik air. Nampak? Ni air ni. Air ni akan pergi lalu ke turbine. Turbine tu akan berputar dengan keadaan laju dan akan hasilkan kuasa elektrik. Tu fungsi dia. Apa ni? Kincir angin ni. Okey. Okey, so ni tenaga solar lah. Okey, ni panel-panel solar ni. So panel solar ni terdedah dengan matahari. So dia akan ubah tenaga cahaya tu kepada tenaga elektrik. Akan masuk kat sini. So ada battery pack, nampak? Dia charge bateri ni. Dia charge lah bateri ni, battery pack ni. Battery pack ni akan hasilkan kuasa elektrik, akan masuk pada inverter. Inverter akan hantar kepada ni lah, rumah. Okey, ni beban lah rumah ni. Maksudnya dalam ni ada peralatan elektrik kan, load beban. So ada macam TV, mesin basuh, apa semua dalam rumah bertindak sebagai beban lah. Okey. Okey, seterusnya kita sambung ke arus terus arus terus. Okey, apa itu arus terus? Yang pertama kita tengok arus terus mengalirkan arus elektrik pada arah yang tetap atau sehala. Jadi arus terus ni, arus tu mengalir pada satu arah saja, satu hala saja. Okey, yang kedua, ia adalah satu sistem kuasa dengan hanya satu kehidupan volten atau arus. So arus terus ni dia mempunyai satu kehidupan volten atau arus. Okay, next. Yang ketiga, semua arus terus adalah daripada bateri, dynamo dan sel solar. Okay, bateri daripada elektrik juga disupply. Contohnya daripada yang ketiga, semua arus terus adalah daripada bateri, dynamo dan sel solar. Okey. Yang keempat. Okey. Bawah ni adalah gambar commutator, iaitu sejenis dynamo Dia ada lilitan wire halus tembaga. Lepas tu ada magnet. So benda ni akan berputar dalam satu keadaan di mana menunjukkan medan elektrik So benda ni ada bermacam saiz. Ada yang kecil macam dalam basikal tu, ada yang besar macam dalam sebuah kilang lah. Okey, untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, arus terus ni boleh didapatkan daripada bekalan arus ulang alik dengan menggunakan diode atau rectifier. Okey. Dan yang kelima, arus ulang alik tu nak tukar kepada arus terus balik, kita menggunakan inverter. Okey, menggunakan inverter. Elemen yang terakhir itu kawalan. So kawalan ni pertama bahagian yang mengawal aliran arus elektrik dengan selamat. Yang kedua, dengan cara memutuskan menyambungkan lintas secara ortopedik. Okey. Jadi bahasa Inggeris controller dia akan kawal aliran arus supaya arus peralatan itu selamat. So dengan cara dia memutuskan atau menyambungkan lintas secara automatik atau manual. Okey. Nombor 3, bahagian yang mengawal arus elektrik dengan selamat. Ini ulangan pula.
Contoh, pemutus lita bocor bumi. Dia memutuskan bekalan elektrik di rumah jika ada kebocoran arus atau lita. Macam ada peti kan, bila ada peti dia tangkap kamu punya elektrik ni, power supply kat rumah tu kan. Jadi dia akan tendang. So itulah alat dia, pemutus lita bocor bumi. Satu lagi contoh ialah fuse. Kalau dalam kepala-kepala plug kan, macam ni, dalam kepala plug ni ada fuse. Fuse ni tujuannya bila kita pasang alat elektrik kamu yang menggunakan extension ni, dia secure lah, dia selamat lah. Contoh kamu letak charger, lepas tu kamu cas handphone. Kalau peti ada, peti akan hentam dulu dekat luar tu, dekat atas yang paling besar di sebelah meter tu kan. Lepas tu dia akan masuk ke dalam ni akan putus. So kamu punya handphone ataupun charger selamat lah, tak rosak lah. Next, yang tajuk ni adalah cara reka bentuk lita peralatan elektrik. So nanti kejap lagi saya akan terangkan lah. Kita rest dulu.